Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Kita sampai pada surah Al-Baqarah itu dan kita pakai buku ringkasan tafsir Ibn Kathir oleh Syekh Ahmad Syakir menurut tafsir dan kita sampai itu pada ayat yang ke-243 dan kita dah baca berkenaan dengan ayat yang kita nak ambil itu 233, 234, 235. Kita dah ambil itu berkenaan dengan ayat 243, 243, 244, 245. Okey, 243 itu kita dah ambil. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Dan kamu lihat kepada orang yang keluar dari rumah mereka dan keadaan mereka ni ribuan. Kita baca itu, kita kata yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka dulu 4,000 orang lebih kurang. Okey. Dan mereka tinggalkan negeri mereka kerana ada wabak penyakit. Wa hum ulufun hadaral maut. Maka Allah Ta'ala kata kepada mereka, mutu. Nak zahirkan bahawa pasal diorang tersebut, mari kita pindah pada negeri yang tak ada kematian. Dan pindah negeri yang tak ada kematian. Dan ini adalah di antara benda yang salah. Untuk manusia terfikir tak ada mati akan mengejar mereka. Bahkan mati itu sampai mana-mana saja. Duduk dalam hospital pun mati. Doktor ramai pegang kita, pakar semua ada, pakar jantung, pakar sekian, mati-mati. Bukan maksud dia tempat paling selamat adalah di hospital. Salah. Salah. Kan? Ataupun mana tempat paling selamat kan? Tak adalah. Kan pasal nak mati. Dengan sebab itu kita kata dan dalam ayat tersebut mengajarkan kerana dan kita sebut ayat ini termasuk dengan beberapa kisah lagi. Dia 5 kisah penghidupan kematian. Sebut dari itu kan? Malas salih malik. Tak nak sebut dah. Jadi kisah berkenaan dengan penghidupan orang yang telah mati. Yang tak sebut kisah yang pertama dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan apa Bani Israel yang minta pada Nabi Musa alaihissalam untuk lihat Allah. Kan? Maka Allah Taala matikan mereka itu 70 orang. Kemudian kisah lembu. Dalam ayat 68 sampai 74 tu, ayat 67 sampai 74 tu, itu berkenaan dengan seorang dihidupkan. Yang ini kita sampai pada ini kisah 4,000 orang. 4,000 orang mati dihidup semula. Nanti kemudian ada ayat kita akan baca nanti, ayat 260 259 260 kan. 259 kisah Uzair seorang. Kemudian 260 kisah Ibrahim. Uzair dengan keldai dia dihidupkan juga. Lepas tu kisah Ibrahim, lepas tu Nabi Ibrahim AS minta, maka Allah Ta'ala suruh supaya 4 ekor burung dicincang dan kemudian dihidupkan balik depan mata dia. Itu ada di antara konteks surah Al-Baqarah ini, ada peringatkan kita pada akhirat. Bila kita kerana itu adalah asas pertama yang diletakkan dalam tajuk ni. Okey, pasal surah-surah Al-Quran ada yang cerita tentang, contoh macam Qul huwallahu ahad tu kan, cerita tentang sifat Allah. Kan dia setiap surah tadi ada inti kandungan dia. Al-Baqarah antara paling besar adalah berkenaan dengan tajuk akhirat. Maka kerana ia sebenarnya memberikan panduan pada manusia tentang tajuk khilafah di muka bumi ini. Maka dekat situ dia dibawa tajuk berkenaan dengan penghidupan kematian. Jadi supaya kita makin yakin kita ada perhitungan balik dan kita akan beramal sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang tak tuntut kita jadi. Pasal Allah lebih contoh dalam surah Al-Baqarah, orang yang gagal, maka kita jangan jadi orang macam tu. Okey. Baik, jadi alhamdulillah kita habis itu dan sambung berikutnya ayat yang ke-244 pula. Baik. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qawluhu dan kata Ibn Katsir rahimahullah, wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Berperanglah kamu di jalan Allah Ta'ala. Dan perang ni memang perang betul lah. Dia bukan tak ada perkataan lain dah. Kalau jahada mungkin kita terjemahkan kepada jihad. Jihad harta, jihad akhlak, jihad seni, jihad macam-macam jihad kita buat. Tapi kalau dia kata qatilu, tak ada lafaz lain dah. Perang. Yang betul perkataan asal qatala yuqatilu, maksud dia apa? Qatala maksud dia bunuh.
Qatala maksud berbunuh-bunuhanlah. Kalau kita terjemahkan literally, berbunuh-bunuhanlah kalian di jalan Allah Ta'ala. Kan nampak macam kasar, tapi benda tu adalah benda yang Allah Ta'ala atur untuk kita. Ini ujian berat. Benda yang kita tak suka, tapi Allah Ta'ala apa? Suruh kita buat. Yang banyak sampai zaman sekarang ni orang kata ekstremis. Yalah, yang peliknya dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang terpengaruh dengan dakyah-dakyah orang-orang barat dan Kristian, menunjukkan bahawa Islam ni ekstremis. Tapi mana pernah yang sekarang dekat dunia ni sekarang ni, yang menjajah, yang masuk negara orang, kan masuk bunuh rakyat yang tak berdosa adalah yang dibuat oleh Amerika Syarikat. Kan Britain terlibat, Perancis terlibat. Kan bom kerana apa nak bunuh teroris, tapi terbunuh orang awam tak kisah. Mana datang dari Islam macam tu? Kan itulah, tapi memang kerana benda berkenaan dakwah mereka terlalu kuat. Muslim pertahankan diri, teroris. Muslim pertahankan diri, teroris. Orang kafir serang orang Islam, itu adalah sebagai kadang orang persoalan tak ada kaitan agama pun. Macam kes baru ni bila yang pembunuhan dibuat pada 3 orang tu, yang ditembak, yang dekat US kan tak disebarkan pun, diam je. Yang kes parking kereta, bohong parking kereta. Padahal bila macam Imran dia kata buka Facebook orang tu, dia tulis kat situ. Mana dia kata agama korang mulakan kebencian. Memang dia sebenarnya hate crime, bukannya benda terkaitan tajuk sekian. Tapi setiap kali pembunuhan macam tu berlaku, yang buat tu dikatakan apa? Orang perseorangan. Kenapa tak serang agama tu? Kenapa tak serang agama tu? Macam pembunuhan dibuat di China, kenapa tak kata komunis jahat? Dibunuh umat Islam di sana, kenapa tak dikata komunis jahat? Macam kalau dikata di Rohingya kan, di Myanmar, orang Buddha buat kerja bunuh orang Islam, ada dikatakan Buddha jahat? Tak ada kan? Ini masalah dia. Pasal dia kata media masa punya peranan. Kadang media masa Malaysia pun perangai macam tu juga. Tidak reti untuk membetulkan balik fakta. Kan bulat-bulat dia tulis macam tu. Orang Islam buat, orang Islam bunuh dan sebagainya. Ini masalah. Jurnalis yang zaman kita sekarang ni takut kena buang kerja, sibuk dengan cari makan, bohong pun tak apa. Ini masalah dia. Baik. Allah Ta'ala nyatakan waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah Ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iaitu sebagaimana dia peringatkan kamu bahawa tidak boleh menyelamatkan perbuatan hadar, berjaga-jaga. Tak boleh menyelamatkan kita daripada qadar. Al-hadar la yughni minal qadar. Macam kita kata yang atas tadi kan, yang kisah berkenaan orang tu lari tinggalkan negara. Kononnya kononnya dengan lari tadi, dan 243 tu, yang lari tinggalkan negara kena takut kematian. Mati juga. Nak mati juga. Mana perbuatan berjaga-jaga tadi tidak boleh menyelamatkan kita dari qadar. Kalau patut kita mati, Allah akan matikan kita. Berjaga tak salah, tapi jangan sangka berjaga tadi akan menyekat langsung. Kita kena ada dalam diri kita. Sebab kenapa mukmin itu ada khauf dan raja, harap dan takut, harap dan juga bimbang. Dia bukan ada harap saja, bimbang tak ada, tak boleh. Sebab kita termakan ubat dan harap sembuh, tak sembuh, memang kita kata tak boleh lawan qadar. Kita yang kata macam kenapa tak sembuh? Sebab Allah tak bagi. Tak bagi tu je. Dan kenapa tak sembuh? Jampi dah, air jampi dah, tak jadi juga. Orang tu sembuh, kenapa saya tak sembuh? Allah tak bagi. Itu konsep dia. Kerana benda tadi kesembuhan atau keselamatan yang sebenarnya hanya dari Allah Ta'ala, bukan dengan usaha kita. Ada orang rumah dia tak ada pagar grill, tak ada penculik masuk. Ada orang tu grill punya rock iron ke rough iron, saya tak faham nak baca apa. Rod iron. Tak tahulah dia baca macam tu. Tapi dikatakan benda tu keras gila, masuk juga pencuri. Alam ada semua sekali, masuk hilang barang. Ada orang tu tak ada langsung, ada CCTV pun tak ada jadi masalah. Tapi ada orang tak ada benda pun, tak ada siapa masuk pun, tak ada kacau pun. Ini sebenarnya benda ni kata tidak akan menyelamatkan hadar daripada qadar. Tak boleh. Bila kena tu redha. Yang kita macam kenapa kena? Apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Kenapa kena, apa yang tak kena? Jangan apa soal benda tu. Bila kena tu maksud dia memang kita nak kena dah. Allah Ta'ala dah sampaikan masa kena, kena. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita kata apa kita sebutkan pada diri kita, sebut Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri musibah ganjar daripada untukku pada musibahku ini. Wa akhlifni khairan minha, gantikan aku lebih baik daripadanya. Ini yang diajar daripada kita. Tak ada siapa boleh menghalang qadar. Qadar datang, berjalan jadi. Sebab kenapa Nabi sakit, Nabi demam, Nabi pernah cedera, kan para sahabat mati dibunuh. Mana ada kita kata kat situ menjadi penyekat. Kalau ikut nak kena dah.
Tapi Allah Ta'ala tak bagi, tak ada. Mana ambil tindakan dia. Macam Umar bin Khattab langsung, dia memang tak ada bodyguard langsung. Kan tak ada siapa mengiring dan sebagainya. Tapi ialah kita kata kalau letak sekalipun nak mati juga. Kena faham macam tu. Pasal Allah Ta'ala dia ada aturan dia. Pasal manusia ini mati cara macam mana, itu Allah Ta'ala yang tentukan. Kita pilih-pilih nak mati macam mana. Jadi kita baca bawah ni ada cerita dia. Kita Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kata apa? Maksud dia macam mana diceritakan pada ayat yang ke-243 tu, bahawa tidak boleh menyelamatkan hadar daripada qadar. Demikianlah juga lari daripada jihad. Lari daripada berjihad dan juga menjauhi jihad tadi tidak akan mendekatkan ajal dan tidak juga akan menjauhkan ajal. Tempoh nyawa kita takkan jadi pendek, takkan jadi panjang. Seorang kita dia kata kalau tak pergi tak mati. Kalau tak sekian tak mati. Kalau tak keluar tak mati. Kalau tak, mana boleh cakap macam tu? Pasal nak kena. Satu yang kita sebut dalam hadis Abu Daud tadi tu, yang mana bila Ibnu Dailami. Kan berkali-kali saya sebut hadis ni, hadis Ibnu Dailami. Yang mana dia jumpa Ubay bin Ka'ab, tanya Ubay bin Ka'ab, dia kata, wahai Ubay, dia kata, aku ada perasaan berkenaan qadar. Ceritakan kepadaku satu benda yang akan menghilangkan perasaan ini. Sebab kita kan macam dah buat usaha tapi kenapa kena usaha kalau dia kata qadar tak ada? Kalau dah ada, kenapa nak usaha lagi? Kenapa nak cari? Kan macam ilmu, kita pandai ke tidak? Dah ada qadar ke tidak? Dah ada. Yang anda pergi datang belajar apa? Jadi dia macam tu, dia macam confused. Mana satu. So dekat situ Ubay bin Ka'ab pun ajar dia. Ubay bin Ka'ab kata, Ubay bin Ka'ab kita faham. Kenapa dia tanya Ubay bin Ka'ab? Sebab Ubay bin Ka'ab salah seorang guru Al-Quran. Sejak zaman Nabi hidup lagi. So nampak tak? Dia cari untuk penyelesaian masalah tadi, tanya dengan orang yang paling tahu Quran. Guru Al-Quran tu dia tanya. So jumpa Ubay bin Ka'ab, dia tanya, wahai Ubay, kan aku ada perasaan macam ni. Ceritakanlah kepadaku satu benda yang boleh menghilangkan perasaan ni. Lepas tu Ubay bin Ka'ab pun boleh bercakap. Dia kata apa? Lau anna Allah azaba ahla samawatihi. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mengazab penduduk langit dia, seluruh langit Allah Ta'ala azab penghuni-penghuni dia. Malaikat Allah Ta'ala hukum semua sekali. Wa ahla ardi, dan penduduk bumi dia. Azabahum, dia akan azab mereka. Wa huwa laysa bidzalimin lahum, dan dia tak zalim pun pada mereka. Tak ada siapa boleh persoalkan kenapa. Tak ada siapa ada hak. Dia akan azab mereka dan dia takkan zalim pun. Dia ada hak untuk buat benda berkenaan. Walau rahimahum, dan kalau dia belas kasihan pula pada mereka, kanat rahmatuhu khairul lahum min a'malihim. Adalah rahmatnya, belas kasihan Allah Ta'ala tadi lebih baik untuk orang-orang berkenaan, penduduk langit dan penduduk bumi dia tadi, berbanding dengan amalan mereka sendiri. Malah kita kata pasal benda amalan kita buat kebaikan dan sebagainya. Malaikat yang boleh sujud, boleh tawaf dan sebagainya, duduk beribadat pada Allah Ta'ala dengan lamanya. Itu atas ihsan Allah Ta'ala. Macam kita juga dapat datang hadir kelas. Kan sebab tak demam, tak sakit. Kan ustaz tak ponteng. Betul kan? Masa dia kita nak hadiri majlis agama, majlis di mana malaikat akan mendoakan kita. Kita dapat keampunan dengan menghadiri, tapi dalam masa sama untuk hadir tadi Allah Ta'ala datangkan asbab. Asbab itu dia punya. Maksudnya modal tu dia bagi. So bila modal dia bagi, mana boleh kita nak berbangga dengan amal kita buat? Macam kita kata demand pada Ta'ala, aku dapat benda sekian, kau kena bagi aku sekian. Tak boleh. Pasal dia bagi modal pada kita. Kita bagi orang menjaga, mempisang, kita belikan stall, kita belikan sekian, bagi kereta dia pakai. Tiba-tiba kita lintas, kita nak gua pisang, dia jual kat kita. Modal semua yang kita bagi, kita lintas, anak kita datang, abah nak pisang, dia kenal kita yang bagi dia modal, tiba-tiba dia jual 20 sen. RM5. Tak faham tak? Kita pandang apa dengan orang macam ni? Layak ke nak menyaga kita? Modal tu semua kita punya. Dia menyaga kita. Tak boleh lah. Macam tu Allah Ta'ala beri kita modal, kita tak ada hak untuk kata. Jadi bila Ubay kata, kalau Allah Ta'ala belas kasihan kepada mereka, rahmatnya lebih baik untuk mereka berbanding dengan amalan mereka buat. Lepas tu Ubay sambung lagi. Ubay kata, walau anfaqta misla uhudin zahaba fi sabilillah. Kalau kau infakkan sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud tu emas. Fi sabilillah, pada jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allahu mink. Allah takkan terima ia daripada engkau. Hatta, sehingga tu'mina bil qadar, kau beriman qadar. Wa ta'lama, dan kau tahu. Kau beriman qadar dan kau kena tahu. Annama asabaka, bahawa apa-apa kena pada engkau, lam yakun liyukhti'u, takkan dia lari daripada engkau. Takkan miss. Whatever kena, takkan miss. Takkan miss. Macam hari ni demam, hari ni sekian, hari ni duit hilang,
takkan miss benda tersebut. Takkan kalau aku selak sikit, kalau aku lari sikit, kalau aku 5 saat kurang, 5 saat lebih, kalau tak ada. Apa-apa kena pada kamu takkan terlepas dari kamu. Wa ma akan apa pun tak kena pada kamu takkan terlepas dari kamu, takkan terkena pada kamu. Maksudnya kalau anda kata pusing mana pun takkan jadi. Itulah kadar yang kita akan dapat. Takkan dapat lebih, takkan dapat kurang. Lepas tu sebut disambung lagi. Walau mutta ala ghairi zalika, kalau kau mati bukan di atas itu, dakhaltan nar, kau masuk neraka. Engkau pasti masuk neraka. Payah ni. So ubat macam ni, saya cakap macam ni kan, kita kata ish, ubat bengkak macam ni payahnya. Kan pasal kita sering akan kata kalaulah aku. Kalau aku sekian, kalau aku cepat sikit, kalaulah pinggan tu budak tu aku tak bagi pada budak tu, kalau aku pakai pinggan plastik hari ni tak adalah pecah set. Kan pergi hari raya letak pinggan kan, kemudian macam anak jiran kita ke anak kawan kita datang, keleng apa dia pegangnya Vantage ke apa benda, pinggan mahal lagi. Kan pirate tak mahal lah, pirate kata ni dia pegang kan, keleng. Saya ingat kakak saya dia cerita, dia apa, anak orang datang buka kuih, letak kuih kelekang, dia setiap kali kelekang tu macam gugur nyawa. Dia cerita, saya gila. Tapi betul lah, dia kalau nak pecah-pecah, dan bila pecah tak bermanfaat, kita macam kan marah pun tak guna. Kan kita kena langgar, kita bising, apa salah awak sekian, awak tak nampak ke, awak buta ke, dah langgar dah. Kalau jawab apa sekalipun, awak terima tak soalan? Saya tak nampak tadi, awak tak tengok betul ke? Dah langgar dah. Dan marah kita tadi tak kemik, tadi bukan elok balik. Kalau dia marah, maki kan, okey, marahlah. Tak, memang payah, seriously payah. Kalau kita akan cakap pada anak kita, kenapa engkau tak buat? Kenapa engkau buat? Betul tak? Macam Anas bin Malik tu, Anas bin Malik pernah kata, dia kata aku jadi khadam Rasulullah SAW selama 10 tahun. Rasulullah tak pernah kata pada aku benda yang aku, dan Rasulullah tak pernah marah aku sekian. Rasulullah tak pernah kata pada aku benda yang aku tak buat, kenapa engkau tak buat? Dan Nabi tak pernah kata pada aku benda yang aku buat, kenapa engkau buat? Tak pernah tanya. Try buat yang tu. Kalau siapa ada company yang tu, kenapa awak tak buat? Saya tanya. Memang payah. Tu saya beranak lah yang tanya anak, apa kau buat? Saya tak buat. Tak ada buat lah. Betulkan terus je. Just fix the mistake. Tak perlu dah persoalkan. Question tadi tak beri kesan apa-apa. Kalau macam sesuatu musibah tu terjadi kan, masa kita berfikir macam adakah ini sebab dosa-dosa kita. Okey, boleh fikir macam tu, tapi tak boleh fix. Bagi saya tak boleh fikir macam tu. Sebab Allah Taala berikan penghapusan dosa pada manusia tadi ikut kadar masing-masing. Ada manusia diberikan pembersihan dengan apa? Dengan musibah. Ada manusia diharapkan dan kita diminta supaya dapat kembali pada Allah Taala tanpa musibah. Pasal ada manusia yang kita macam sahabat Nabi seorang, dia minta, dia kata, ya Allah, kalau sekiranya aku ada hukuman di akhirat, habiskan dekat dunia. Kan Nabi tegur dia. Kan dia takkan mampu sebab kita lebih minta pasal dengan Allah Taala. Okey, macam ni ya. Orang pinjam kita satu botol, dia mesti bulang satu botol juga. Dia tak kira hilang. Macam buat pinjam dengan bank, boleh hilang? Tak boleh kan? Macam tiba-tiba bank kata, awak terlampau baik bayar, saya hapuskan semua semua awak punya hutang. Nak tak? Okey. Tak ada. Tapi dengan Allah SWT boleh. Itu yang mana datang dengan jutaan dosa sekalipun, yang orang yang datang dengan apa? Membunuh 100 orang. Taubat dengan sekali tu tak hapuskan semua sekali. Maksud dia dengan Allah Taala jangan letak level manusia. Yang kita macam orang Kristian dia kata, takkan kita selamat. Tak, Allah Taala letak kepada kita boleh. Dia boleh ampunkan dosa-dosa tadi. Tapi sincerity kita minta ampun tadi lain. Yang sebab itu dalam konteks ni tak boleh kita sentiasa menyangka bahawa setiap musibah itu adalah penghapusan dosa. Tak boleh kita sangka macam tu. Walaupun memang apa, Nabi sendiri menyebut bahawa setiap musibah tadi akan hapuskan dosa. Tetapi bila Nabi SAW kena demam, dalam hadis tadi kita baca tadi, mana berkenaan dengan hadis Sahih Bukhari, bila datang Nabi SAW datang Abu Mas'ud radhiyallahu anhu jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, engkau panas, lebih panas daripada orang biasa. Teruknya panas engkau. Nabi kata, ya, kata, aku panas seperti dua orang. Dua orang, kamu demam, macam aku demam satu, macam dua orang demam. Macam dua orang demam. Lepas tu Ibn Mas'ud kata, adakah kerana ini kerana pahala engkau dua kali ganda? Nabi kata, ya. Nabi kata macam tu.
Dan bahkan bila Nabi sebut lepas tu, Nabi kata tidak ada benda yang musibah mengenai seorang mukmin tadi melainkan dia akan menghilangkan hatta dosa duri sekecil-kecil benda, duri atau apa dia besar dia duri, besi ke cocok kan, itu duri kecil lah kan, besi cocok peha, ada apa lagi kan, kayu ke cocok kan, paku lagi dia makin besar makin sekian. Tapi kadar tadi tak sebenarnya kita kata takkan kita kata Nabi berdosa. Dia ada dua, either untuk hilangkan dosa atau tambahkan ganjaran. Kalau untuk mukmin dia tidak akan dapat musibah kecuali dia adalah ganjaran. Sebab kenapa kita disuruh supaya sebut Allahumma ajirni fi musibati. Berilah ganjaran padaku pada musibahku ini. Mana bila kena musibah tu apa? Tunggulah. Tunggu pahala. Kena musibah tunggu pahala. Mana when you kena pada kita musibah itu adalah ada pahala kat situ. Itu yang bila orang berdoa apa untuk jenazah kan. Bukan kita bagi pahala, mati dia tu kita dapat pahala. Okey, tak faham okay. Bila orang baca doa solat jenazah, rakaat pertama baca apa? Dia kedua selawat, ketiga Allahumma fil. Yang keempat okey, doa yang keempat tu Allahumma la tahrimna. Ini mazhab Syafi'i amal ni. Allahumma la tahrimna ajrahu. Jangan kau haramkan kami ganjarannya. Mana ganjaran di atas sebab kematian dia ni, jangan kau haramkan kami daripada mendapat ganjaran. Itu maksud dia. Pasal orang yang beriman kan, bila kita sebut dalam Quran Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah dia nyatakan walana baluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Demi sungguh kami pasti akan juzuk kedua saya Qul Sufaha belakang ni ini selai selepas juzuk yang muka surat ketiga. Muka surat ketiga juzuk yang kedua. Saya tengok nombor ayat. Buka sini. Okey, bukan sekarang lah, jangan buka sekarang. Bukan sekarang, tengok dengar sini. Okey. Dia tengok. Allah nyatakan walana baluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Demi sesungguhnya kami pasti akan uji kamu. Bisyai'in dengan sesuatu, dengan sedikit daripada khauf ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfusi nyawa, was samarat dan hasil-hasil tanaman. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira pada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun. Orang bila ditimpa mereka ni musibah, kena musibah aja, qalu inna lillah. Mereka berkata kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Taala kita akan kembali. Ulaika alaihim, mereka itulah ke atas mereka salawatun. Selawat. Maksud dia doa kebaikan atau para ulama menyatakan keampunan. Min rabbihim, Tuhan mereka, wa rahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Maksud dia dekat situ Allah Taala berikan gambaran. Maksudnya musibah itu kena, anda tak rugi apa. Bukan kehilangan, anda tambah di akhirat. So yang sering orang salah faham, hilang kat dunia, hilang habis. Tak, hilang tadi adalah penambahan di akhirat. So dia either one. Macam kata dia hapuskan dosa, tapi ganjaran pun dia juga. Masa bila Imam kata, adakah kerana engkau panas lebih ni Rasulullah, kerana engkau 2 kali ganda pahala? Nabi kata ya. Mana sakit Nabi adalah pahala. Mana menambahkan kedudukan, bukannya hanya setakat menghapuskan dosa. Jadi pasal dalam Islam ni kita tak ada karma. Karma kan macam waiting, macam orang tadi buat dosa je, alamak apalah musibah kena padaku. Jangan harapkan benda berkenaan. Pasal sering orang salah faham, dia kata mesti benda tersebut. Allah Ta'ala Maha Adil. Dia tidak jadikan mesti karma. Maksud dia apa? Kena sama. Pasal kita taubat, kita ada taubat. We have dalam Islam ni satu benda dengan taubat, yang mana Allah Ta'ala akan terima ke taubat kita, dan juga ampunkan kita dosa-dosa kita, hapuskan semua sekali. Itu yang kita nak. Jangan harap dihukum. Jangan kata golongan belagak sangat, dah manly kan. Saya dah buat, saya tanggung api neraka banyak mana. Jangan bangang macam tu. Faham tak? Seriously, bodoh nama dia. Sebab kenapa tak dibenarkan macam tu? Jangan minta dihukum. Mintalah keampunan. Mintalah diampunkan. Kecilkanlah diri anda. Hinakan diri anda di hadapan Allah Ta'ala. Mintalah juga. Walaupun tak layak, minta. Bukannya kita kata, tapi tak layak mintalah pasal saya dah banyak sangat dosa. Tak, timbul tajuk. Kalau orang 100 orang, ada pun 1 orang, pernah pun 1 orang. Tak pernah kan? Maka, kalau yang 1 orang tu tak terima, apa haknya tidak jadi pada anda? Tapi kadang-kadang attitude kita kena tukar jugalah. Dalam masalah ni banyak sering orang kan, dia nak Allah Ta'ala ampunkan dia tanpa sebab, tanpa argument. Tapi dia nak mengampunkan orang punya payah. Faham tak? Kan dia kan satu benda je tak senyum, sampai kiamat tak diampunkan. Gila ke? Kan? Tak boleh macam tu. Kena belajar.
kita kadang-kadang muamalah kita dengan manusia memberikan hasil muamalah kita dengan muamalah Allah Ta'ala kepada kita. Mana kalau kita mudah memaafkan orang, Allah Ta'ala mudah maafkan kita. Mudah untuk maafkan kita. Kalau kita keras kat orang, keraslah. Lepas tu Nabi kata, ya Asma anfiki wala tuhsi. Wahai Asma, infakkanlah harta, jangan kau berkira. Fayuhsillahu alaik, maka Allah Ta'ala akan berkira ke atas engkau. Maksudnya kita berkira, Allah Ta'ala berkira. Maksudnya kalau kita payah nak maafkan orang, faham dia apa? Allah Ta'ala pun payah nak maafkan kita. Macam belajar macam tu lah. Konteks dia ada timbal balik. Macam mana kita layan manusia lain, Allah Ta'ala layan kita. Macam Nabi kata, man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin satu kesempitan dari kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunia wal akhirah. Dan satu riwayat, dunia dan akhirat. Satu riwayat kata, kurabil akhirah. Mana daripada Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada satu kepayahan pada hari kiamat nanti. Apa kepayahan yang dia ada, nanti Allah Ta'ala akan lepaskan dengan sebab dia melepaskan pada manusia. So dia Allah Ta'ala letakkan timbal balik. So maksudnya dia kena ada attitude yang sama. Kalau kita nak Allah Ta'ala maafkan kita, macam tadi kan, tanpa sebarang hukuman, tanpa kena balik semula, tanpa karma, maka anda kena juga buat benda yang sama. Kadang-kadang anda sering nak kalau orang tu buat salah kita, tergolek kan, buat salah kita, tergolek, alhamdulillah kena, padahal muka kau. Kita nak macam tu. Tapi dengan Allah Ta'ala kita kata, ampunkan tanpa syarat. Tak boleh lah. Dia itu sebab attitude kena ada, timbal balik. Kan kita macam orang buat salah pada kita dan let go macam tu. Belajar let go. Barulah kita boleh dapat benda yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda beza dia. Pasal kita kata memang kita dalam Islam ni kadar tersebut, kita kata benda tersebut takkan boleh kita lari. Memang bila Ubay bin Ka'ab cakap macam tu, Ibnu Dalami tak puas hati. Saya sebut tadi pun tuan-tuan tak puas hati betul tak? Macam mana takkan macam tu, payah tu. Okey. Ibnu Dalami seorang yang bijak. So apa dia buat? Dia tanya pula sahabat yang lain. Dia jumpa Ibnu Mas'ud, pun guru Quran zaman Nabi hidup lagi. Nah, orang yang Nabi kata ambillah Quran daripada orang sekian. So dia jumpa Ibnu Mas'ud, dia tanya soalan yang sama. Ibnu Mas'ud jawab jawapan yang sama. Dia tetap puas hati juga. Dia cari Huzaifah bin Yaman, jumpa Huzaifah, tanya soalan yang sama. Huzaifah beri jawapan yang sama. Berakhir dengan, kalau kau bukan mati, bukan macam tu keadaan kau masuk neraka. So dia tak puas hati juga. So dah berapa orang dah? 3 orang sahabat. So last kali dia cari apa? Zaid bin Thabit, pun guru Al-Quran yang Nabi lantik ketika Nabi hidup. Dia tanya soalan yang sama, dan Zaid bin Thabit kata Nabi SAW sabda macam tu. Baru dia diam. Lepas tu tak tanya orang dah dah. Ni tengok perangai tabi'in, anak murid sahabat. Dia dengar, ni mungkin dia punya pendapat, mungkin. Dengar Nabi, stop. Maksud dia ketika tu dia paksa diri dia untuk ikut. Bukannya datang kata, tapi kalaulah. Tak ada kalau. Dia mazhab kalau tak timbul. Mazhab tapi, mazhab kalau tak ada. Pasal dekat sini yang kita kata beza. Para sahabat punya sifat, anak murid sahabat punya sifat macam tu. Jadi kita kadang-kadang dekat sini, bukan sini lah, tempat lain. Okey. Kita ajar sini, dia pergi cari fatwa lain. Ustaz ni kata tak boleh, cik ustaz ni kata boleh. Maksud dia buat macam tu. Tapi bila kata kadang-kadang ustaz yang, kalau ustaz tu datang dengan idea sendiri, ya. Tapi kalau dia datang hadis Nabi SAW, jangan cari dah lah. Nabi sabda sekian-sekian, stop kat situ. Jangan cari ruang untuk lari. Macam Ibn Dalami tadi, dia tanya, memula dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay beri jawapan, dia tak puas hati, jumpa Ibn Mas'ud. Tak puas hati, jumpa Huzaifah. Tak puas hati juga, last kali jumpa dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata, Nabi sabda macam tu. The same wording, Nabi sabda. Maka dia diam. Kenapa dia diam? Sebab kena redha, kena belajar untuk paksa diri. Meaning that kita kena, setiap kali kena ingat balik hadis Nabi tadi. Ingat balik. Dan termasuk macam ni, dia kata takkan boleh lari. Mana kalau kita lari daripada jihad, kan kita tak anak kita pergi jihad, belum tentu lagi mati. Belum tentu lagi mati. Kenapa? Menjauhi jihad tadi tidak mengedekatkan tempoh atau menjauhkan tempoh. Bahkan tempoh tadi, tempoh nyawa tadi, ajal tempoh tadi, mahtum, telah tercatat. Habis dah. Wa rizqu, dan rezeki maksum telah pun diagihkan. Cuma banyak mana dapat tadi. Anda kata, ya Allah beri rezeki pada aku. Bukan Allah tambah sikit, tapi banyak mana? Allah tahu banyak mana. Kita pula rasa selagi tak sekian, macam ada yang apa, idea. Semua kita ni adalah kaya. Orang Islam ni kaya, tapi rezeki dia bocor. Sebab bocor aura, mandi air garam. Punyalah, saya tak tahu. Dia sekarang dia buat teknik yang apa, ada gitu. Dia gitu, gambar dia biasa gitu. Apa tak nama doktor gitu? Okey, jangan sebut nama. Nanti kena saman. Okey. Dia sekarang dia pergi tahu. Mungkin pada orang-orang apa yang apa syarikat-syarikat dia tak masuk, dia pergi start dengan student universiti.
Mak dia buat kat universiti sekian, UiTM dia buat kat sekian, dia sibuk collect daripada budak tadi. Korang boleh kaya. Dia jual air liur. Kumpulan-kumpulan macam ni jual air liur. Korang dia akan kaya sebagainya. Dia badan dia berisi, dia kata korang boleh gunakan kuasa minda untuk kuruskan. Tak kurus pun. Tapi lawak jugalah. Saya gelak. Ini masalah. Pasal dia kata rezeki itu dia kata bocor. Sebab aura kita bocor. So mandi air garam bukit. Dulu ketika sebelum dia ada produk sendiri, dia beli halal gel tu. Letak dalam bathtub, rendam. Tak ada bathtub, beli tong. Tong tahu tong biru tu. Masa itu terendam lagi. Tak ada bagi saya tong biru tu lah. Kau beli baldi besar. Kalau tidak macam mana? Kena badan macam saya. Baldi besar mana buat? Kan masalah dia. Jadi dia punya idea. Pasal sebenarnya kadar banyak mana kita minta, ya Allah beri rezeki pada aku. Banyak mana kita minta, banyak mana kita dapat, itu kadar yang berbeza-beza. Allah Ta'ala berikan. Mungkin RM1 je rezeki kita lebih. Minggu ni RM1. Kita tak perasan. Kalau bilang balik, lebih RM1. Alhamdulillah. Dia tak. Biasa sedang tak. Kalau RM5,000 tu baru, Alhamdulillah. Salah lah tu. Kadar Allah Ta'ala bagi, kadar dia, bukan kadar kita. Faham tak? Pasal dah diagihkan semua sekali. Jadi dan muqaddar, dia telah dia ditetapkan muqannan, dan ada ukuran dia, ada aturan dia, kadar yang mana cukup banyak dan sebagainya. Bahkan tu sebab kenapa solat duha menambah rezeki. Bohong. Dia kata cukup keperluan. Hadis datang cukup keperluan. Kafallahu mu'nata. Allah cukup keperluan dia. Keperluan dia apa? 3 suap. 3 suap lah. Bukan masa keperluan dia lebih, dapat 5 suap. Tak. Berapa keperluan dia? Kadar banyak mana? Pasal kadang-kadang kita kata, macam kadar tadi, kita usaha, kita buat. Kalau bukan rezeki kita, tak sampai pada kita lagi. Contoh macam masak-masak nasi. Kita lapar. Kan nak makan nasi, tiba-tiba tengok cicak terkejun dalam tu. Okay, buang dah. So saya buang. Kalau dia kata orang tu cedok buang, saya tak tahulah. Kenapa ada cicak tu dah tanggal kulit, kita buang juga kawasan tu. Kok dah apa? Kan? Orang makan nasi mandi kambing, awak makan nasi apa? Kau besar kambing, awak kau besar cicak. Kan? Kok lah mana tahu? Seronok sangat. Faham? Selagi tak masuk mulut kita, bukan rezeki kita. Dengan sebab itu bila kita kata kalau ada orang contoh langkah kepala kita ke untuk dapatkan satu jawatan, kita yang kata dia ni lah menyebabkan aku tak kaya. Dia menyebabkan aku sekian. Salah. Saya benda tadi telah diagihkan Allah Ta'ala. Pasal yang kejayaan sebenar sana. Mungkin orang tu kat sini happy, banyak benda boleh beli. Tapi kenapa ada orang duit banyak pun tak boleh beli yang benda? Kan? Beli sakit. Kan? Yang miskin tadi makan puas hati. Kau bagilah dia nasi kambing banyak mana pun dia makan. Yang ni kan, bukan nasi kambing kan, nasi pun sikit, separuh cawan. Sampai sekarang saya tak faham macam mana dia makan. Cik, separuh cawan. Saya sampai sekarang tak faham. 3 suap kenyang. Confirm tak kenyang. Percayalah je kat saya. Tak ialah. Pasal benda ni kita kata, nikmat dunia itu Allah Ta'ala Maha Adil. Ada satu dulu Dr. Mazhar dia buat satu video, tapi ada orang datang letak muzik belakang. Tak sedap lah muzik tu, tapi dia cakap tu betul, sedap. Dia kata orang yang kaya macam ni, orang miskin, Allah Ta'ala adil. Kebahagiaan manusia tadi bukan benda macam tu. Bahkan tu Nabi kata, al-ghina laisa al-ghina bi kathratil mal. Bukanlah kaya tu dengan banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya tu kaya jiwa. Whoever feel rasa diri dia cukup, dia kaya. Cukup, dia kaya. Tapi kadang kata orang tak pernah cukup. Dalam bank ada, tak cukup lagi. Sekarang tak cukup lagi. Orang ni paling miskin. Tiap-tiap hari dia runsing, apa tak cukup lagi. Kan sedangkan yang tadi kan, ada tak ada sudah. Kenyang makan, tidur puas. Beza antara kerehatan atau ketenangan jiwa tu adalah benda paling mahal. Kan, kadang ada saya jumpa tu, ada orang tu nak tidur pun kena makan ubat. Seriously, nak tidur. Nah, ini pasal apa? Orang ni saya tak sebut jawatan lah, cuma abang ipar saya tolong jaga. Dah bestnya apa? PA tu dah pencen pun, dia pencen, PA masih lagi kena jaga dia. Dia telefon, ubat saya habis lah. PA ni kena bagi tahu pada doktor mana, ubat Datuk habis. Dia nak tidur kena makan ubat. Kesian tak? Kan tidur dia tu berharga beratus-ratus lah duit tadi, ubat tadi. Katakanlah untuk pil, kalau kita nak tidur tadi, saya kata satu biji pil tu RM60. Untuk tidur 6 jam RM60. Kan, nak tidur kena makan ubat. Serius, memang ada orang macam tu. Kaya manusia tadi tapi tak apa, tak rehat. Yang lain tadi tidur menontang je. Dia Helio, tak ada hal. Tak payah bayar pun. Padahal dia reti automatik. Faham tak? Jadi konsep dia, bahagia manusia tadi bukan dengannya kaya banyak harta. Ini pegang betul-betul. Pasal benda ni salah, banyak orang salah faham.
Ada orang kata lah, ustaz cakap yang tu lah, ustaz tak ada. Bukan masalah ustaz ada tak ada. Ini kadang ada orang dia niat dia ni sikit tau. Okey. Dia pasal benda-benda macam ni, dia manusia ni bila datang nasihat, dia ada sikit perangai apa panggil apa? Denial. Dia suka nak menafikan. Dia kata awak tak sekian. Memanglah awak cakap sekian, awak tak sekian. Dia sibuk nak kontra balik kata-kata tadi. Sebenarnya benda tu betul. Memang kita kata kebahagiaan tadi Allah Ta'ala beri pada manusia tu kadar masing-masing. Siapa nak kebahagiaan, dia akan jumpa kebahagiaan pada benda yang depan mata dia je. Cukup. Tak ada pening kepala dan sebagainya. Saya ingat dulu kat Perak, saya sekolah dulu, ustaz-ustaz kat sekolah tu dia beri gaji RM350 je. Cukup. Berlebih pula. Yang kita duduk kat bandar tak macam cukup. RM350 bukan kadar bawah miskin. Fakir kedai apa kedana tu. Kalau kat KL duduk kan. Tapi dia orang happy je. Sebab manusia ni betul lah, macam Nabi kata, kaya tu kaya jiwa. Whoever feel cukup, maka dia kaya. Kalau dia kata tak pernah rasa cukup, maka orang tu adalah orang paling miskin. Ni saya tak pernah habis. Kan sentiasa berhajat. Hajat kepada hajat Allah Ta'ala tak apa. Hajat pada benda-benda duniawi. So salah. Jadi takkan boleh. Dan dia kata tak, la yuzadu fihi wala yanqus minhu. Takkan ditambah padanya dan takkan kurang. Tapi usaha kita dengan doa tadi, dibukakah ruang tadi, tidak tahu. Maka berdoa kena, meminta kena. Dapat banyak mana? Redha. Tu beza dia. Kalau orang salah faham, dia kata kalau minta banyak mesti dapat banyak. Takkan dapat. Kadar dia Allah Ta'ala berikan ikut kadar yang dia izinkan saja. Itu sebab kenapa kita kata Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha'. Dia buat apa dia nak. Dekat sini yang kenapa kita pergantungan kita dengan dia takkan putus. Kalau kita kata kita minta dia dapat, kita tinggalkan dia. Tapi kerana apa? Apa dia nak bagi, dia bagi. Apa dia tak nak bagi, dia tak bagi. Itu hak dia. Tapi kita minta, tetap minta. Sebagai tanda kita ni hamba yang memerlukan, hamba yang berhajat. Tanda hambanya kita adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala firman dalam Quran, dalam surah Al-Imran ayat 168. Pasal orang ni kata kalau lari daripada jihad tak mati. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 168, Allah Ta'ala nyatakan, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Orang-orang yang berkata pada saudara-saudara mereka, dan mereka duduk tak nak keluar pergi perang. Lau ata'una, kalau mereka, saudara-saudara kita tadi taati kita, ma qutilu, tidaklah mereka mati dibunuh. Tidak mereka dibunuh. Kalau mereka dah taat pada kita, ikut cakap kita, tak usah keluar, tak mati. Kan ayat ni keluar kan? Kalau aku cakap dengan yang pergi, dah mati kan? Okey. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, qul, katakan hai Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta. Kalau macam tu betul, maka pertahankanlah daripada diri kamu kematian. In kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Pastikan jangan mati kalau duduk kat rumah. Boleh? Dia tak boleh. Dia kenapa cakap bila orang tu keluar ke sana, dia akan mati. Dan Allah Ta'ala firman dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa ayat 77 dan 78. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana lima katabta alainal qital. Wahai Tuhan kami, kenapa engkau fardu ke atas kami qital, peperangan? Kenapa engkau fardu ke atas kami peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalaulah engkau tangguhkan sikit lagi, ada anak tak besar lagi, baru menyusu, kan, baru dapat kerja. Macam mana ni? Kenapa kau kau fardu ke atas kami perang? Kalaulah kau tangguhkan sikit. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul, katakan hai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia ni, barangan dunia ni adalah sedikit banding akhirat amat sedikit. Kan sekejap saja. Kan contoh macam katalah benda tersebut jam baru. Berapa lama kan jam baru tu jadi baru? Handphone lah, handphone. Beli handphone baru kan, happy sangat. Kan suami belikan handphone baru, happy kan, happy pegang handphone tu, pegang. Suami pun tak tengok dah. Kan, jadi pegang handphone tadi. Berapa lama dia akan baru? Kejap je. Elok 3 bulan dia keluar dah baru, model baru. Mudah macam, alah lama dah pula. Baju, berapa lama baru? Dan yang best dia beli baju tu pakai sekali tu je. Satu function, satu baju. Lepas tu pakai dah. Lepas tu badan jadi bulat, tak boleh pakai dah langsung. Apa tahu? Tak, sebenarnya benda tu bukan pakai harian pun. Kan sekali, melarang untuk sekali je. Memanglah Islam tak salah kita beli pakaian cantik, tapi sekali je. Nilai benda tu, katakanlah 400, untuk satu hari punya penggunaan saja. Kan, one function saja. Kalau pakai kali kedua kan orang kenal lah pula. Dia pakai baju hari tu lah. So tak pakai dah, betul tak? Nak tunggu lama-lama, tapi lepas je tak muat.
Itu yang kadang orang kata, ustaz ni pakai baju yang sama ke? Tak, baju saya lain-lain, warna boleh lain. Tuan-tuan tak faham, tak perasan sebenarnya. Apa perasan Kok lah mana tahu, dia kata ustaz tak ada baju lain ke? Tak, sebenarnya kena jadi kat Yaman tu. Ada apa, ikut orang untuk apa, untuk jadi translator. Saya bawa baju selai, saya tak cadang nak tidur lama. Saya temankan translator, saya ingatkan daripada Maghrib, Hadramaut, saya balik. Rupanya dia turun sampai Aden. Dia sampai ke Aden kan. Saya pakai baju selai tu lah. Sampai ke Hadramaut, saya basuh. Sidai pergi kering. Lepas tu ingat saya pakai baju sama. Sampai ke bila sampai dia balik daripada apa, daripada trip tu, dia bagi tahu pada pegawai dia, Ustaz Adli tu tak ada baju lain ke? Yang pegawai tu kan belikan baju kemeja untuk saya lepas tu. Tapi dia tak ni jugalah. Pasal saya degil sikit, tak patut rambut. Kalau tak, dia suruh translator pada majlis rasmi. Tengok rambut macam ni tak edit. Okey, baik. Tapi kisah dia memang kita kata bukanlah boleh biar berbaloi. Tahu tak? Pakai biar sampai lunyai. Kan dia beli kasut pakai satu function pun tak pakai dah. Pasal bimbang takut orang tengok sama. Tak nak lah, sama. Macam baru ni apa, ada tudung jual harga mahal. Kerana apa? Limited edition. Kalau kita pakai, tak ada orang pakai. Dia nama apa? Itu Saya dengar cerita, ada satu orang ni. Orang berebut nak beli, ada sale kononnya. Kerana apa? Kalau anda pakai, anda lah seorang saya pakai di dunia ini. Jangan sebut nanti dia ilan tak pasal. Okey. Ya, tapi masalah kita faham macam tu. Jadi konsep dia, kita kadang menghabiskan kepada itu lebih. Sedangkan benda duniawi ni sekejap je. Kan tempoh setahun, 2 tahun, lepas tu hilang. Sekarang ni akhirat kekal abadi. Wal akhiratu khairun. Dan akhirat itu ada lebih baik liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu takkan dizalimi walau sebesar apa debu pun. Mana macam kalau kita fatil ni kan, bila makan roti, crumble roti tadi jatuh pada badan kita, itulah fatil. Walau sedikit itu sekalipun menjadi pahala kita. Ya, macam kita makan kan, makanan. Kadang orang meniaga tak nampak bab ni. Dia meniaga makanan. Saya tengok ada apa, abang ipar saya punya abang. Dia kata pada anak-anak dia meniaga makan. Jadi kata dengan anak dia, kita meniaga makan, dia kata, tu nasi jatuh tu, semut makan pun kita dapat pahala, dia kata. Macam tanam pokok lah. Pokok tu kita tanam pokok kan. Kadang-kadang yang kedekut sangat pokok tu. Kan beria balut mangga tu datang tunggu listik. Siapa curi aku listik. Tak. Kalau orang tu ambil, biarkan. Pasal orang makan, manusia makan, binatang makan, daun ni makan ulat, kita dapat ni. Tapi kalau sama rosak pokok tu, bunuh ulat dia tak masalah. Dia panggil pest. Itu pest kita buang lah. Tapi dari segi masalah, daun tu gugur, cacing makan, dapat pahala. Burung buat sarang, dapat pahala. Cuba belajar macam tu. Everything, each thing yang kita buat tadi ada pahala kat situ. Pun kita kata macam nasi kita, maksud crumble tu kan, jatuh tu kan, dikutip oleh semut pun kita dapat pahala. Tanpa kita sedari, dapat pahala juga. So jadi sebab itu kita kata takkan dizalimi kita. Akhirat, dunia ni limited. Anda kerja 5 minit lah. 5 jam lah. Mana gaji anda limited kepada orang sebut. Tapi akhirat punya tidak. Apa ganjaran akhirat, dia bukan bernilai macam tu. Sekecil-kecil benda pun akan dinilai. Tak ada dinilai macam tu sekali. Apa macam-macam dinilai duniawi. Ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikkumul maut. Ini jawapan pada mereka yang minta supaya tangguh daripada pergi jihad. Maka Allah Ta'ala kata, di mana saja kamu berada, yudrikkumul maut, akan mengejar kamu kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu dalam satu kubu yang amat kukuh. Saya cerita dulu apa, seorang orang di Yaman dia letak peti besi. Dia kaya, peti besi dia dalam rumah. Kemudian dia memang dia kaya, kena kedekut sikit lah. Jadi dia masuk dalam peti tu tengah bilang duit, pintu tertutup. Dan dia tak ajar siapa-siapa buka kecuali dia. Dan dia tak ada pula dalam peti besi tu, tak siapa tak peti besi dalam rumah. Dia tak ada safe apa open ke, tak erti. Kalau tutup dah. Maka apa jadi? Terkurung dalam tu. Punyalah dia bengang, dia tak boleh nak keluar, tak boleh. Tahu dia buat apa? Dia koyakkan semua duit dalam tu. Dia kata kalau aku tak dapat, anak aku tak dapat. Macam tu sekali. Ya, serius. Ni orang yang Yaman cerita kan, berkenaan dengan seorang kisah orang kaya ni. Ya, maksud dia dalam peti besi tu sekiok dah. Peti besi tu yang bunuh dia. Oksigen habis, dia mati. Tapi dalam masa yang sama, ketika tunggu nak mati tu, dia koyak ke lah. Duit geram sangat, pasal tak ada siapa nak buka pintu untuk dia. Tapi salah dia. Dia yang tak ajar orang. Lepas tu kemudian tak ada pula intercom ke nak cocok-cocok supaya orang dengar kan. Suara daripada dalam pergi keluar tak ada. Kan, kalau dia bilang duit jangan ada orang tahu. Kan?
Mana allazi jama'a malan wa addadah. Orang yang ni bilang duit apa, menghimpunkan harta juga dia bilang yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahawa harta dia tadi mengekalkan dia. Mana ada? Mana ada boleh orang tu kaya takkan mati? Kan achieve goal bila kita kumpul harta. Adakah kita sangka bila duit aku sampai nilai sekian malaikat maut tak ambil nyawa? Ada? Kalau ada, kejar lah. Tak ada pun malaikat maut kejar, cabut nyawa kita. Kita ada 10 sen ke? Ada 1 juta ke? Malaikat maut akan datang ambil nyawa kita. Bila sampai waktu dia, akan datang. Cuma kita sering salah faham kerana sibuk dengan dunia tadi, benda tadi tidak dapat menyelamatkan kita pun sebenarnya. Okey. Kemudian dia kata apa? Ibnu Katsir berkata, kami telah meriwayatkan daripada ketua tentera dan juga kepala kepada askar yang menjaga kawasan penjajahan Islam. Pedang Allah Ta'ala yang terhunus ke atas hamba-hambanya. Itu gelaran Nabi beri pada dia, beliau. Abi Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata wa huwa fi siyaqil maut, dalam keadaan beliau berada di ambang kematian. Dia kata apa? Berkata Khalid bin Walid, laqad syahidtu kadza wa kadza mauqifa. Aku telah menghadiri peperangan sekian. Dia kata, disebutlah banyak peperangan. Wa ma min adwin min a'dha'i, dan tiada satu bahagian tubuh aku pun, dan tak ada satu anggota pun dari tubuh aku, illa kecuali wa fihi, padanya ramyah, ada kesan anak panah, wa ta'nah, tikaman, wa darbah, tetakan. Semua badan aku ada kesan-kesan tu. Dia kata, wa ha anadha, dan ini aku sekarang, amutu ala firashi, aku mati atas katil aku sendiri. Dia berperang, punya banyak peperangan, dan dia punya banyak sebelum Islam, dia masuk Islam, tapi tak juga mati di dalam peperangan pun. Okey? Dan aku mati macam mana? Macam matinya apa? Keldailia, kama yamutul air. Mana dia kata aku mati macam tu je, dia kata. Dia kata fala namat ainul jubana. Maka janganlah tidur mata-mata orang yang pengecut. Jangan tidur. Tengok dia kata. Tengok apa jadi pada aku. Pasal nak ceritakan bahawa jihad itu tidak mematikan anda. Terlibat dengan peperangan tak semestinya matikan anda. Kan mati tadi bukan sebab peperangan. Bahkan mati tadi boleh sebab dengan apa saja. Aksiden pun boleh mati, kan? Masalah makan ubat pun boleh mati. Kan? Itu benda-benda yang berlaku. Yakni maksud yang dimaksudkan oleh Khalid bin Walid ketika itu, bahawa beliau merasa sedikit terkilan kerana beliau mati kerana beliau tidak mati sebagai apa? Orang yang dibunuh dalam peperangan. Dan beliau rasa sesal di atas itu. Dan beliau rasa terkilan kerana mati di atas katil beliau sendiri. Tapi ialah kita kata, macam saya katalah, kita tak pilih mati kita macam mana. Tak pilih. Dan kita nak mati cara tertentu, tapi tak mati cara itu. Berdasar pada Allah Ta'ala punya aturan saja. Ada orang pergi Mekah nak mati, tak mati-mati pun. Kan? Berkali-kali pergi Mekah tak mati pun. Ada orang pergi sekali terus mati. Kan? Ada juga. Kan sekali pergi terus mati. Ada. Jadi secara tak langsung ini mengajarkan kepada kita bahawa keadaan manusia tadi mati, itu benda tu Allah Ta'ala yang pilih bagi kita. Kita punya niat tadi. Tapi memang Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, mana seorang tu boleh diberikan pahala mati syahid sekalipun mati di atas katil dengan benar niat dia. Dia niat sungguh betul-betul nak berjuang untuk agama Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala matikan dia di atas katil. Tak benarkan dia. Macam ada jihad, tapi dia zaman tu fitnah. Macam zaman sekarang IS kan. Dia lebih kepada perang fitnah. Perang yang kita kata kita tak dapat nak kata ikuti para ulama, tak sokong. Kerana apa? Kerana mereka ni bergerak di atas nama tanpa nama kerajaan. Dan mereka wujudkan kerajaan sendiri. Dan bahkan memerangi pemimpin yang mengaku muslim. Kita bezakan pemimpin jahat tapi muslim. Tak boleh dia angkat senjata. Kerana para sahabat tak pernah angkat senjata pada Yazid bin Muawiyah ataupun kepada apa yang berlaku dalam zaman Bani Abbasiyah ke, di mana mereka tak angkat senjata untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan tersebut. Walaupun mereka ni zalim, salah akidah dan sebagainya. Macam Mu'tazilah zaman Abbasiyah dahulu, dia pegang faham Mu'tazilah, pukul para ulama, seksa para ulama supaya mengaku Quran itu makhluk. Pukul, masuk penjara. Tapi kita kata tak ada diisytiharkan untuk jihad. Dan sebab itu masalah kat situ. Yang sebab itu disekat. Itu tadi juga dekat loophole yang diambil oleh golongan yang contoh macam Bashar Assad dia gunakan. Dia tunjukkan gambar dia semayang, gambar dia kan solat hari raya, semua tadi untuk menyatakan dia masih lagi muslim. Dengan sebab itulah para ulama tak keluarkan fatwa
untuk dia perangi dia dengan senjata. Itu masalah dia. Menyelamatkan orang nak dibunuh oleh dia, ya. Tapi untuk retaliate balik, kan serang kerajaan tu saya, itu masalah. Macam kita kata kalau tak tunggu kerajaan buat, kalau depan kita ada orang kena rompak, pertahankan orang tu. Kita mati pun tak apa. Kalau orang kena rompak kan, orang kena rompak, tak payah tunggu polis. Polis datang pun nak tolong, tak payah. Kita tunggu, pertahankan, tak ada masalah. Bahkan haram kita biarkan orang sebut macam tu. Yalah, kalau akak perempuan tak usahlah buat kerja. Kan akak lari, akak lari kan. Tanggal kasut kejar. Janganlah kak. Kan, benda tu. Yang lelaki lah maksud dia, yang layak. Ini perempuan buat kerja yang tu juga jenuh nanti. Kan? Orang takut dengan apa perempuan-perempuan yang saya taklim. Semua sekali apa ganas. Pengen kerja-kerja, ustaz ajar, suruh kejar dia orang kejar. Masalah nanti. Siapa ajar ni? Ustaz Adli lah ajar. Kan? Dia kata tak apa pertahankan. Ya, pertahankan. Betul. Makanya pertahankan. Tapi anda kata lambat berkenaan dengan untuk retaliate, cari penjenayah tadi, bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Itu kerja kerajaan. Adapun depan mata kita benda-benda kemungkaran berlaku, ya, anda kena bertindak. Tapi yang macam berlaku bila buat ketenteraan itu diorang buat. Sebenarnya dulu yang di Syria tu, kampung tu, setiap kampung tu ada banyak kumpulan. Sebab banyak, setiap kampung tu ada tentera sendiri untuk sekat kerajaan bunuh rakyat. Itu je. Tapi dari segi masalah diorang pergi kejar kerajaan tu tak. Bila IS datang masuk, dia buat macam tu. Dia untuk serang kita sebagainya. Tapi peliklah dia serang kampung Islam. Itu benda tadi. Tapi lah, kita zaman sekarang ni kerana media masa banyak sangat kocak-kacir, kisah tentang diorang pun tak tahu betul ke tidak. Kan? Kisah tentang diorang pun tak tahu betul ke tidak. Kan ada lakonan dan sebagainya. Gila. Zaman sekarang gila. Saya mengganggu sangat. Jadi yang terbaik, belajar. Datang belajar kelas agama dulu, kemudian baru bincang. Kan? Ilmu tak ada, nak pergi jihad macam mana, ilmu tidak ada. Okey. Dan Allah nyatakan lepas tu, ayat yang ke 2, 4, 5. Allah nyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Maka siapa yang memberi pinjam pada Allah Ta'ala, pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu. Maka Allah Ta'ala akan menggandakan untuknya. Adha'afan kathirah, gandaan yang banyak. Menggalakkan Allah Ta'ala hamba-hambanya ke atas infak fisabilillah. Walaupun disebut kat sini adalah apa? Qard. Maksud dia pinjaman. Maksud dalam istilah banking ada qardun hasan. Maksud dia kita bagi pinjam pada orang, ada tak apa, ada dapat pulangan balik, okey, tak dapat pun okey. Macam saya kata duit saya banyak sangat, saya bagi pinjam pada abang ni, saya kata okey, ada bayar, tak ada sudah. Tak ada, saya tunggu Allah Ta'ala punya bayaran. Saya tak nak awak punya bayaran, saya nak bayaran Allah Ta'ala. Dia macam tu keadaan dia dipandang. Tapi para ulama lebih letakkan ini kepada masalah infak fisabilillah sebenarnya. Kerana bila orang tu menginfak fisabilillah tadi, kalau dia menang peperangan, memang kita kata ghanimah tadi amat besar. Kerana harta rampasan perang dalam Islam, katakanlah kita kata perang dengan satu peperangan berlaku, dalam peperangan tersebut harta yang diperolehi, keseluruhan diperolehi akan dibagi 1/5. 1/5 akan diagihkan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada agihan dia. Maksudnya pada Allah dan Rasulnya satu bahagian, kemudian daripada dalam tu ada pecah 5 pula kepada zawil qurba, orang yang punya keluargaan dengan Nabi, yatama, masakin, wabni sabil. Dan juga jadi satu bahagian untuk Allah dan Rasulnya, kemudian zawil qurba, orang yang punya keluargaan dengan Nabi, ahli bait, anak yatim, masakin, wabni sabil. Kelima tu akan dibagikan. 4/5 yang tak dikacau tu akan diagihkan kepada tentera-tentera Islam. Siapa yang berperang akan dibahagikan. Yang berjalan kaki, tak ada kenderaan, akan diberikan satu bahagian. Dipecah 4, satu bahagian pada yang berjalan kaki. Yang 3 bahagian lagi akan diberikan kepada apa? Orang yang berkenderaan. 1 milik dia, 2 milik kenderaan dia. Milik kenderaan. Pasal dengan kenderaan dia tadi membantu untuk Islam bergerak dengan cepat. Maka dengan sebab itu mana binatang tu dapat hak. Hak untuk binatang tadi kita dia dibawa peperangan, maka hak 2 tadi untuk binatang tersebut. 1 untuk yang ketuan dia, 1 lagi untuk orang yang berjalan kaki. Maksud dia agihan macam tu. Memang kita kata orang tadi kalau pergi berjihad, mungkin balik tadi bukan tangan kosong. Balik dengan harta. Tapi kita kata tak pernah jadikan benda tu. Kalau ada, tak ada sudah. Sebab Nabi SAW sendiri pula buat tindakan. Kadang-kadang ada keadaan tertentu Nabi tak bagihkan. Macam tu. Macam berlaku dalam perang Hunain, Nabi agihkan, beri banyak harta rampasan perang tadi kepada golongan mu'alaf. Nabi alihkan macam tu, alihkan terus. Tak dapat. Bahkan banyak orang-orang di kalangan Ansar tadi terasa hati. Kerana apa? Tak dapat. Ada yang sampai bercakap, bila Nabi bercakap itu, Nabi panggil mereka dan terangkan balik. Pasal Nabi adalah utusan Allah Ta'ala. Baginda boleh buat benda sebagai penjelasan. Pasal ada kepentingan di situ. Dalam perang dengan Bani Nadir, kan penaklukan kampung Bani Nadir, Nabi agihkan keseluruhan
harta yang diperolehi kepada muhajirin yang miskin. Ansar dapat dua orang je Ansar yang dapat. Kita dah baca Ansar 2 orang je dapat, yang lain tak diberikan. Sedia apa? Jadi agihan tadi ikut keadaan juga. Maka dia boleh berlaku macam tu. Jadi para sahabat memang mengharapkan kalau boleh, kita pulangan tu ada, kita keluar mesti ada pulangan balik kan, kalau boleh. Tapi masalah sekarang ni tak tentu lagi dapat. Dengan Allah Ta'ala yang dijanjikan dia lebih besar adalah akhirat, bukan di sini. Kalau anda infakkan tak dapat balik apa pun, anda tetap dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Okey, Allah Ta'ala mengulang ayat ini dalam kitabnya yang mulia, dalam bukan satu tempat saja, banyak tempat. Qardun Hasan, Allah Ta'ala suruh infakkan pinjaman yang baik ni. Qardun Hasan, okay, pinjaman yang baik. Kalau kita apply pada kehidupan, Qardun Hasan ni adalah kita beri pinjam pada orang. Ada tak ada sudah. Kalau ada bayar, tak dapat pun tak apa. Itu Qardun Hasan dipanggil. Ini sekarang ni pada Allah Ta'ala Qardun Hasan. Yang pelik kan? Pada Allah Ta'ala Maha Kaya, kita disuruh supaya Qardun Hasan tadi. Maksudnya jangan berkira untuk dapat balik di sini. Tak dapat di sini pun tak apa, itu maksud dia. Okey? Menginfakkan harta fi sabilillah. Okey, telah diriwayatkan daripada Umar dan lain-lain daripada kalangan golongan salaf bahawa ia adalah nafkah fi sabilillah. Maksud Qardun Hasan itu adalah nafkah fi sabilillah. Dan ada juga yang mengatakan ia adalah nafkah ke atas keluarga tanggungan kita sendiri. Mana apa yang kita infakkan benda berkenaan, maka dia juga dikira sebagai infak yang dimaksud Qardun Hasan. Ada pendapat berkata macam tu. Dan Allah Ta'ala firman yang tersebut, dia kata fayudha'ifahu lahu, maka dia akan menggandakannya untuknya adha'afan katsirah, gandaan yang banyak. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 261, nanti kita akan sampai. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Kamathali habbatin, seperti satu biji benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada 100. Mana satu tu digandakan pada 700. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala sebut itu diganda kepada siapa saja yang dia nak. Itu contoh diberikan. Mana banyaknya benda yang kita akan peroleh di akhirat nanti dengan satu infak yang kita kerahkan di dunia ini. Dan akan datang bincangan tentang tajuk ini nanti, ayat tu sampai nanti. Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Abi Uthman An-Nahdi, beliau berkata, aku datang kepada Abu Hurairah anhu, lalu katakan kepada beliau, okey, aku kata kepada beliau, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahawa engkau mengatakan, mana Abu Uthman Al-Nahdi ini tanya pada Abu Hurairah, dia kata, aku dengar engkau mengatakan sesungguhnya kebaikan itu digandakan kepada 1000 kebaikan. 1000 apa dia? Sejuta lah. Tapi orang Arab dulu tak ada million. Sekarang ni ada million kan, kita pakai million kan. Tapi sebenarnya dia tak pakai million. Alf. 1000. Kalau mi'ah, alf, 100,000. Alf, 1000 lah. 1000 tu sejuta lah. 1000 kali sejuta lah. Okey. Dia kata apa? Dia kata macam tu pada Abu Hurairah. Okey. Dia kata apa? Qala, berkata Abu Hurairah, apa yang memelikkan kau? Apa yang pelikkan kau benda ni? Pasal dalam Quran ada sebut berkenaan 700. Tapi kau sebut sejuta, dia kata. 1000, dia kata. Berkata Abu Hurairah, apa yang memelikkan kau perkara itu? Laqad sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, baginda bersabda, innallaha yudha'iful hasanata alf hasanah. Allah Ta'ala akan menggandakan kebaikan itu 2000. Mana 2 juta hasanah kebaikan. Yalah, memang kita kata ikutkan ganjaran syurga itu sendiri, banding dengan dunia, tak ada nilai dunia ni. Ke dunia di sisi Allah Ta'ala ni lebih hina daripada bangkai kambing. Kambing yang kita kata tak nak jual, orang bagi free pun tak nak ambil. Depan ada orang pakai kambing kata, kak nak free tak kan? Tak ada siapa nak akan beli. Abang nak free ni, ambil lah. Tak ada siapa nak. Bayangkan kita tak nak, dunia ni lagi teruk daripada itu. Maka kalau dia kata ni, dunia ni ada sebesar nilai Allah Ta'ala, sebesar sayap nyamuk. Nilai dia di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bagi pada orang kafir minum walau seteguk air. Tapi kalau tak ada bernilainya dunia di sisi Allah Ta'ala, ambil lah. Kan benda kita katakan, benda yang tak ada nilai. Kalau ada daun pokok kita jatuh, orang tu kata, Encik, saya nak kutip daun pokok ni boleh? Ambil lah. Ambil belakang ada lagi kan. Faham tak? Macam tak ada nilainya.
Cuba orang tu berkata, encik, minta pagar ni. Pagar. Hematlah kita kata nilai kan. Ni tak ada nilai langsung. Kan kertas ke apa benda tak ada nilai. Jadi dunia ni lagi teruk nilai dia banding dengan makan kambing yang dah membusuk. Yang Nabi kata. Jadi itu dunia. Akhirat punya nilaian. Macam dunia ni kita makan, kita satu peringkat kita jemur. Betul tak? Kan macam masuk pusing durian king, makan, masuk 2 minggu je lepas tak makan dah. Betul? Okey, beza syurga nanti macam kita sebut dalam surah Al-Baqarah kan, bila Allah ceritakan dalam ayat yang ke 23, 24, 25. Kalau Allah nyatakan wabashiril ladina amanu, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, amal solihat dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahawa untuk mereka ada syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin, setiap kali mana diberi rezeki mereka ni daripada syurga tadi, sebarang rezeki. Kullama, setiap kali mana tiap-tiap hari dia dapat, bila dapat je dia beri rezeki daripada buah-buahan syurga. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini yang kita beri rezeki semalam dah makan dah kan. Tapi bila makan wa utu bihi mutasyabiha. Tapi rasanya apa? Berlain-lain. Mana rupa serupa tapi makan besok lagi sedap. Makan besok lagi sedap. Makan lusa lagi sedap. Makan tu lagi sedap. Ni bukan macam dunia. Dunia ni kita makan sedap tapi betul dia stop. Sedap tu sampai sini je. Tak ada macam pakcik tu senyum. Kenapa? 15 tahun lepas pakcik makan makanan paling sedap kat dunia. Mana ada kan? Sedap kat sini je. Kan berapa hari tahan. Mana ada sedapnya kesengih orang. Sedapnya. Kenapa? 15 tahun lepas makan durian, sedap sungguh. Mana ada? Sampai sini je. Dah makan, bukan sampai sini. Dah masuk 2 jam tadi makan pun mana dia kenyang, sakit perut pula. Bukannya sakit kenyang lepas tu happy. Kan? Menunjukkan bahawa sedap dunia ni tu macam tu. Sedap akhirat lain. Kalau ikut bilangan macam tu, bilion lah. Kan? Takkan dah ada nilai. Syurga tadi rumahnya, kesenangannya, kerehatannya, itu adalah lebih mahal daripada dunia. Dunia sekejap je, dapat cuti beberapa hari. Kemudian start balik. Alah, boringnya. Dia kata apa? Isnin hari apa? Ada dorang ni bila hari Isnin macam hari macam Black Monday. Black Monday. Bila hari Jumaat tu apa? Good Friday apa TGI Friday. Jangan masuklah kedai tu hari dah arak. Aku masalah betul dorang ni. Dia makan juga steak tu, kata sedap. Kan? Tapi cerita dia masa dia, faham tak? Bila hari nak cuti tu macam, wah happy besok cuti. Lepas tu besok kerja. Alah, besok kerja. Sana tak ada fikir dah benda tu. Tak ada fikir dah. Anda bayangkan bila kita kata orang kata kutufu hadaniyah, ni dahan-dahan dia tadi dah ni, bila pandang je dia akan turun. Nak makan tak payah tunggu, tak payah. Ulur je tangan. Mata air kan. Ni yang mata kata mata air salsabila. Kita nak je air tu letak macam ni, dia pancut macam ni. Kita macam ni, dia macam ni. Tak ada nak korek, pergi cangkul. Yang cik cangkul sikit. Kenapa? Nak korek telaga. Tak payah. Tak payah. Macam ni je. Nak je ada. Nak je ada. Ni banding dunia dengan situ tak juta kali. Berjuta-juta kali ganda lebih baiknya syurga Allah Ta'ala tadi. Jadi tapi kalau orang tu kejar kesenangan dunia, masalah lah. Rumah kita di dunia dah siap dah. Kan dengan catnya, wallpapernya, apa lagi, airconnya, semua sekali ada. Kebun dia, ladak kan, kena ada kebun, ada yang sekian-sekian. Happy tak? Happy kan? Okay. Tapi maintenance letih tak? Letih, gaduh. Siapa nak vacuum? Awak ke saya? Apa? Awak vacuum, saya mop. Suami dengan isteri kan. Suami macam ni kan nak tidur kan. Kan bini pun duduk dengan kain mop. Cepatlah bangun. Mop lah, vacuum lah cepat. Kan tak ni panggil maid. Kan seriously benda tu maintenance dia lain leceh. Rumput tanam kan. Tu apa? Tanam kau grass lah apa benda lah kan. Kemudian nak kena potong tak? Itu maintenance semua sekali kan. Tapi yelah, rumah dunia dia siap dah dengan keletihan maintenance tadi. Soalan, rumah syurga dah buat belum? Nabi kata dah, Nabi sebut barang siapa solat 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala bina untuk dia rumah di syurga. Soalan sekarang, dah buat ke belum? Yelah nak buat dah, tapi ustaz, ada lain kot. Dia orang kita suka cari lain, alternatif yang lebih ringan dari itu. Tak nak buat yang Nabi suruh, tapi nak harapkan dapat rumah juga. Janganlah macam tu. Anda nak rumah anda dibina, Nabi dah buat dah jalan. Maka buat, laksanakan kerja berkenaan supaya anda dapat janji tersebut. Okay, jadi bila apa orang kata kenapa nak pelik aku cakap 1 juta, aku dengar 2 juta. Nabi kata. Dan hadis ni adalah gharib, maksud dia jalan perjalanan dia kurang daripada 3 orang. Seorang sahabat je, seorang sahabat Nabi saja. Okey.
dan disebut daripada Ali bin Zaid bin Juda'an. Dan di sisi ini dikata ada benda-benda yang mungkar, maksud dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dari dia. Tetapi diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Hatim daripada bentuk lafaz yang lain. Okey, ini disebutkan kat sini ya. Ada lafaz yang lain yang kita kata yang dengan sanad yang sahih, maksud yang sama pasal penggandaan pahala tadi di sisi Allah Taala. So nak pergi umrah ke, jangan berkira nak solat, kalau I solat sekarang 100,000, kejap lagi dia pegang kalkulator tau, 15 hari duduk Mekah 15,000, singgah Mesir tengok gelek tolak 5. Tak senonoh betul kan. Tak pergi, jangan gatal tu, tak gatal. Pasal benda tadi Allah Taala, Nabi sebut penggandaan, tapi kadang kemudian Allah Taala ikut niat kita juga. Kan lepas nak bangga dengan orang, I dah 15 kali, you ada you je, jahanam, habis. Rosak je pahala kita. Dengan sebab itu kita kata konsep pahala itu banyak. Letak dalam kepala kita penggandaan milik Allah Ta'ala. Kita buat satu benda ganda banyak mana, Allah Ta'ala yang punya aturan. Haraplah Allah Ta'ala beri ganjaran lebih besar daripada apa yang kita buat. Memang Allah Ta'ala berikan dengan kadar tersebut. Okey. Dan telah datang makna hadis ini apa dia kata Imam Tirmizi dan lain-lain. Daripada jalan periwayatan Amr bin Dinar, daripada Salim, daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada bapa dia, Rasulullah SAW telah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala suqan minal aswaq." Barang siapa masuk satu pasar daripada pasar-pasar. Masuk pasar tau. Ni doa masuk pasar. Pasar raya ke pasar apa masuk, baca. Ni kadang-kadang tak baca dia masalah. Beli barang bukan-bukan. Tahu. Faqala, lalu dia kata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah." La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Dia, tiada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut, biadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan, baginya lah pujian, dia menghidupkan dan mematikan, dialah yang hidup yang tidak mati, di tangannya lah segala kebaikan, dan dia di atas satu maha berkuasa. Dia sebut macam tu, dia masuk saja pasar, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau dia kata tak sebut yang tengah-tengah tu pun tak apa. Wahdahu apa, lahul syariat, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun cukup juga. Itu pun ada riwayat lain. Tapi yang ini yang penuh dia apa, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut tu dia, kataballahu lahu alfa hasanah. Allah Ta'ala tulis untuk dia seribu kebaikan. Dan Allah Ta'ala padamkan wa mahallahu anhu alfa alfin sayyi'ah. Seribu keburukan. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina untuk dia satu rumah di syurga. Sebab dia kena belajar. Masuk pasar, berhenti dulu. Kalau masuk pasar raya ni, puan utama. Di depan pintu, la ilaha illallah. Orang bukan Islam kata, "Makcik ni buat apa pula ni? Ini macam nak tawaf ke?" Kan nak tawaf kan? Tawaf Baitullah kan, pintu. Ini tawaf nak masuk kedai. Kena sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang diabaikan. Sunnah tapi diabaikan oleh umat Islam. Okey? Jadi itu benda yang perlu dibuat. Yep. Yang satu perenggan yang atas saja boleh ke kalau kita tak boleh hafal yang bawah? Boleh hafal je. Tapi dia sekarang kalau kita nak kita tahu yang atas dia biasalah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in yuhyi wa yumit. Tambah yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Sikit je tambah dia. Yuhyi wa yumit. Boleh. Kalau tidak tambah ada dua lagi perenggan, iaitu wa huwa hayyun la yamut biadihil khair. Tu je tinggal. Kejap lagi hafal. Tangkap gambar kecil-kecil, tangkap hafal. Okay. Boleh. Tapi sebenarnya nak kata boleh pun bukan kerja saya. Saya bukan boleh kan, Nabi tak ada. Ambil Nabi punya lah. Ya, ada riwayat. Ada riwayat pendek. Ada. Riwayat yang tu ada. Okey, baik. Dan Allah Ta'ala firman lepas sebut berkenaan dengan kan kita menginfakkan harta, Allah Ta'ala sebut wallahu yakbidu wa yabsut. Allah Ta'ala lah yang apa? Menggenggam. Maksud dia menahan rezeki. Wa yabsut, dan melepaskan rezeki. Iaitu infakkanlah dan janganlah kamu menghiraukan. Kerana Allah Ta'ala dialah yang memberikan rezeki. Dan dia menyempitkan kepada siapa-siapa dia kehendaki pada rezeki. Dan dia meluaskan pada yang lain. Dan dia ada mempunyai kebijaksanaan yang amat melampau. So dia lebih tahu apa patut, apa tak patut. Whenever bila kita bersedekah, jangan berkira. Bila budak datang kan, orang kata, "Encik, sedekah." Ada duit dalam poket, bagi je. Jangan cakap banyak. Jangan cakap jangan. Agaknya barangkali
Komplot tu kerja kerajaan, bukan kerja kita. Tapi dia turut siasat apa? Bukan. Komplot tu kerajaan yang ambil tindakan. Orang minta pada kita, kalau dia kaya sekalipun dia minta tajuk tak terima tajuk. Kalau dia tipu bukan kerja kita. Wa ammas sa'ila. Adapun orang minta, fala tanhar. Ketuk game dia nak. Tak apa, tak ada hal, nak bagi je. Pasal Allah Ta'ala uji. Tak apalah. Kalau dia kata ada duit terlebih, bagilah. Kalau tak terlebih cakap, Kak, tak boleh bagi kak. Ni duit nak bayar bil elektrik. Bukan bayar bil astro. Bukan orang kita. Walau bukan orang kita. Sangka baiklah Ustaz. Sangka baik. Husnuzon. Sangka baik. Jangan sekali-kali. Pasal Allah Ta'ala tanya kita berkenaan kenapa tak bagi. Nak jawab apa? Kan? Dia ada kan alasan kita ni. Okey. Alasan dia sedikit Ustaz. Itu masalah dia. Sindiket kerajaan kita bukan kita. Wa ilaihi turja'un, kepada dialah kamu akan dikembalikan. Pasal kamu buat macam mana, pasal rezeki kamu banyak mana dia bagi. Kalau patut luas dia luaskan. Jangan fikir banyak-banyak. Ada duit bagi, tak ada duit sudah. Okey, jelas Mana dia nipu bukan kerja kita. Pasal orang yang salah bagi infak, bagi pada pencuri, bagi pada orang pezina, terbagi pada orang kaya, di hari akhirat tak nak bagi pahala penuh. Tak pernah rugi apa-apa. Tapi yang komplot ni Walau dapat orang yang Walau sekalipun. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.